والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saya hormati dan saya kasihi Imam Nabilan Musyidah Hari Pasal Surah dan seterusnya muslimin yang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah setiap orang dua. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita masih lagi berikan lagi sehari peluang kita bernafas di dunia ini. Masuknya maghrib hari Sabtu, maka makin kurang satu hari umur kita. Masuk besok maghrib hari Sabtu, masuk hari Ahad, kurang lagi. Begitulah seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, menjadikan kita ini, kalau orang yang pandai menghitung masa dan hari, kan, makin kuat, maka dia akan sedar. Tapi orang yang tidak menghitung hari, dia rasakan dia makin umur dia 80, umur makin panjang. Dan itu bukan makin panjang, tapi sebenarnya makin hampir kepada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah beritahu umur ummati baina sittin wa sab'in, dan umur umat aku ini antara 60 dan 70 kan. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 kan. Jadi lebih itu subsidi lah tuan. Ya, subsidi itu sama ada boleh ditarik semua tarik terus bulan. Jadi siapa yang umur lebih 63 tu, kisah subsidi lah. Ya. Siapa yang umurnya panjang, Allah Taala panjangkan umur ni supaya matinya kita ni dalam amal. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, setapak satu hari kita ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka mungkin besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, mungkin lagi kita akan bertemu dengan Ramadan 1442 Hijriah. Kan ingat tak tuan-tuan? Kan yang puasa yang tahun lepas, kan, yang tahun lepas. Kan nanti kawan-kawan kita kata entah kita tidak bertemu lagi pada puasa yang akan datang. Jadi puasa yang akan datang ni jatuh pada bulan 4 kan? Pada bulan 4 ada 3 bulan, 4 bulan lagi. Jadi tuan-tuan, mana yang dah meninggal tu dalam bulan 5 kita puasa, kita raya bulan 6 kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada di antara kita, keluarga kita ataupun saudara mara kita atau kawan kita yang dah meninggal, maka tak adalah mereka itu akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka bersudahlah, berakhirlah dia punya, orang kata dunia ni pentas opera, kan, pentas tempat orang kata itu, kalau kata lakonan tu orang barat lah, kan, bukan lakonan. Kita berada di muka bumi ni sebagai hamba Allah Ta'ala, kan, kita nak mencari
mencari amal, kita nak mencari ibadah. Dunia tuan-tuan, dunia bukan dikejar, dunia kita cari. Ya, kena ingat tu. Dunia bukan untuk kita kejar, tapi kena cari. Sebab apa tuan-tuan? Cari itu untuk kita bekal kita di yang masa akan datang. Kalau dikejar dunia ini, dunia makin laju kita kejar dunia, maka makin laju dunia akan lari daripada kita. Kan? Begitulah sebaliknya tuan-tuan. Ya. Cari dunia ini untuk kita sama-sama dapat, untuk kita bawa bekal juga kepada bekal kita untuk masa yang akan datang. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah pada malam kita akan masuk lagi pada muka 71 kan? 71 kan? Okey. Melihat orang-orang mukmin Tuhannya di negeri akhirat itu bagaimana hukumnya. Kita dah tahu dah tuan-tuan, kita dah baca dah sebelum 2 minggu lepas akan dalil mengatakan manusia ahlul jannah itu tuan-tuan, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama membahaskan hukum, apa hukumnya orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Khazin di dalam hadis pada masalah 33 itu yang kita baca dah baru ni tuan-tuan, begini, telah berkata ulama ahli sunnah, bermula melihat Allah Subhanahu wa taala itu mungkin ia, tidak ia mustahil pada akal, dan telah ijma' mereka itu atas berlaku melihatnya di dalam negeri akhirat. Perkara itu maka dikata tidak mustahil. Bila tak mustahil, maka harus kita melihat Allah Subhanahu wa taala nanti dikata. Dan bahawasanya orang mukmin melihat mereka itu akan Allah taala, tiada melihatnya segala orang kafir, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Jauh sekali bahawasanya segala orang kafir terdinding semuanya daripada melihat Tuhannya pada hari akhirat. Tuan-tuan, kalau kita belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa di Islam, kan hadis 40 kan? Apa di Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Kan? Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Yang kita rukun Islam, rukun iman tu kita belajarlah, kita tahu dah. Tapi ada satu lagi ihsan tuan-tuan. Kan? Kemudian sahabat tanya apa dia ihsan? Ihsan Rasulullah beritahu, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu lihatnya. Melihat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah. Kan, sebab apa Allah Ta'ala tak nampak? Maksudnya tuan-tuan, kita buat menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan Allah Ta'ala ni hampir, Allah Ta'ala tu di berhadapan kita dan sebagainya. Itu dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tetapi kalau sekiranya kamu tak nampak Allah Subhanahu wa taala, nescaya ingatlah, dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala memang melihat kamu. Tuan-tuan, CCTV dulu dah ada dah tuan-tuan. Zaman Rasulullah dulu, Allah surah lebih tahu dah. Itu CCTV, Allah Ta'ala punya CCTV. Kan? CCTV ni tuan-tuan, yang ada pada kita sekarang ni, kan ada pada kita sekarang ni CCTV yang akan majidi, siapa dia tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala, Raqib Atid. Apa lagi, satu lagi apa tuan-tuan? Anggota badan kita. Anggota badan kita. Ada satu lagi. Apa dia tuan-tuan? Bumi ni. Nanti bumi ni tuan-tuan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa si Nabi sana tu kau buat begitu begini. Bumi jadi saksi tuan. Anggota badan kita disaksi. Kan? Raqib Atid, penulis, kan, kiraman katibin, penulis amal baik amal jahat Allah Subhanahu wa taala. Berapa CCTV dan
Semua nanti akan bercakap ni. Yang jadi saksi ni. Mulut waktu tu al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami akan tutup turih mulut mereka itu. Wa tukallimuna adim, tangan-tangan akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi akan kaki-kaki mereka. Bima kanu ya'malun. Jadi tuan-tuan, saya baca dalam satu kitab mengatakan pada hari kiamat nanti, kan, dosa yang paling banyak ni tuan-tuan, mulutnya. Lidah. Daripada lidah ni lah orang bermusuhan, daripada lidah lah akan jadi tangan bergorak menampar orang, kan? Sebab ni kan. Jadi tuan-tuan, jadi besok hari kiamat besok tuan-tuan, kan, kaki tangan kita ni dia akan color kita punya mulut lidah ni tuan-tuan. Pasal kau lah kami semua masuk neraka. Sebab kau lah mulut, sebab kau lah lidah, kita semua akan masuk neraka. Rasa api neraka, ke tangan, kaki dan sebagainya. Pasal apa? Pasalnya. Okey. Dan telah berkata beberapa puak daripada ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan Al-Khawarij dan setengah daripada Murji'ah. Baik, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah ni terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah tuan ya. Okey. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada boleh dilihat akan dia oleh seseorang daripada makhluknya. Maksudnya tuan-tuan, mereka tidak menerima tanggapan pendapat ahli sunnah ni nanti hari kiamat kita boleh tengok Allah Ta'ala. Mereka menolak. Dia kata apa tuan-tuan? Tidak boleh dia oleh seorang daripada makhluknya, dan bahawasanya mustahil dapat melihatnya pada akal. Dia kata tak masuk dia akal lah dapat tengok Allah Ta'ala masa hari kiamat besok. Dan segala yang dikata oleh mereka itu pada yang sudah ini ialah salah satu dengan terang-terangnya dan jahil yang keji. Dah ada dah tuan-tuan hadis tu kan. Al-Quran tu wujuhu yawma idzin nadhirah tu mula sekali tuan-tuan ke 69 tu. Ila rabbiha nadhirah. Kan segala muka orang yang mukmin pada hari kiamat itu gilang gemilang bagusnya memandang ia kepada Tuhannya akan sebagai pandang yang nyata. Nampak tuan-tuan, jelas dalil. Tiba-tiba dia menolak, kan? Mu'tazilah, Murji'ah ni, kan, menolak. Khawarij. Maka sesungguhnya sudah ini ialah salah dengan terang-terangnya dan jahil yang keji. Maka sesungguhnya telah bertolong-tolongan segala dalil dalam Al-Quran, hadis Nabi dan ijma' sahabat Nabi dan orang-orang yang kemudian daripada mereka itu daripada salaf al-ummah atas mengisbatkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dah jelas dah dalil tuan-tuan, boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Nak tolak macam mana lagi? Hadirin tuan. Ya, sebab itulah kalau kita tengok orang-orang yang convert, orang-orang barat yang convert Islam, dan cuma tuan-tuan tengok dalam YouTube mereka itu kesedaran mereka itu nak masuk Islam tuan-tuan berbagai-bagai cerita, kan. Ada yang kawan dicabar, kalau betul lah agama kau ni benar, kan, kau carilah salah satu saja salah dari Islam ni. Dia cari tak jumpa salah, malah makin dapat hidayah, makin taufik, mendapat hidayah, maka dia masuk Islam. Ada disebabkan oleh mereka masuk Islam. Kenapa tuan-tuan? Kerana dengan dalil Quran 1440 tahun yang lalu menceritakan berkenaan dengan kejadian manusia. Kan nutfah, kan mudghah, alaqah, mudghah, semua tu kan daripada
nutfah, daripada benih, kemudian darah, kan daging, tulang sebagainya. Dulu mana ada X-ray. Bila macam tu tuan-tuan, mereka percaya bahawa memang yang tu Al-Quran yang Allah Ta'ala yang turun, Al-Quran diturunkan ni bukanlah ciptaan Muhammad. Okay. Jadi tuan-tuan, berbagai-bagailah hujah mereka itu menyebabkan masuknya Islam mereka itu, tuan, iman mereka lebih kuat daripada iman kita. Okay. Dan sesungguhnya telah meriwayatkan hadisnya lebih kurang 20 orang sahabat Nabi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bermula segala ayat Al-Quran pada bicaranya itu masyhur, dan segala itu ada baginya beberapa jawab yang masyhur di dalam kitab yang masyhur, di dalam kitab-kitab mutakallimin. Kitab mutakallimin inilah tuan-tuan kitab bicara tentang akidah, ya, daripada ahli sunnah wal jamaah, daripada ahli sunnah. Dan begitu juga baki syubhat mereka itu cukup jawabnya terbentang di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Jadi hujah mereka itu tuan ditolaklah daripada oleh ulama-ulama ahli sunnah ni, kan terang dah banyaklah kitab-kitab yang menyebutkan berkenaan dengan mereka ini. Kemudian mazhab ahli al-haq bahawasanya melihat Allah itu ialah kekuatan yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada makhluknya, dan tiada disyaratkan padanya berhubung cahaya dan bertentang yang dilihat, dan tiada lain daripada itu. Tuan-tuan, benda jelas bahawa daripada barahin dalil-dalil. Cumanya tuan-tuan, kalau kita tengok orang Melayu kita ni tuan-tuan, mereka ni jenis yang nampak ke mata percaya baru boleh nampak tuan-tuan, baru mereka percaya. Cuba tuan-tuan tengok, kan? Mengapa orang kata ajaran ayah pin tuan-tuan? Kan ayah pin tu, mengapa ayah pin dah tak ada dah, tapi masih lagi ramai pengikut dia? Ramai pengikut dia tuan. Cuba tuan buka tengok. Ramai lagi pengikut dia. Bondo-bondo yang polik-polik ni ramai mengikut dia, kan? Pasal apa tuan-tuan? Mereka tengok, kan, mereka tengok, nampak di kepala mereka yang kisah yang berlaku tuan, salah satu pada ajaran yang diistiasat, kan, percaya tok guru dia melompek tuan-tuan, melompek atas pokok kelapa lah. Oi, hebat orang ni, wali. Ramai percaya. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni orang kita ni dia banyak. Sebab itulah tuan-tuan, antara kekurangan, bukanlah kekurangan, itu sebenarnya kelebihan. Lahir itu Islam tuan-tuan, ya. Lahir itu Islam dah, kan? Cumanya bila lahir Islam tu kita tak cuba nak menguatkan Islam kita dengan amal. Kalau bandingkan orang yang bukan Islam tuan, dia masuk Islam tuan, Masya Allah, pegangan dia begitu kuat. Inilah berlaku tuan di mana-mana pun. Okay. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali dan syarih bagi Ihya Ulumuddin, dan sesungguhnya diriwayatkan hadis melihat Tuhan itu oleh satu jamaah daripada sahabat Nabi ridwanullahu alaihim, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu daripada tabi'in dan tabi'in hingga sampai ia kepada kita, dan diterima akan dia oleh ulama daripada mereka itu sebaik-baik penerimaan, sebagaimana diterima oleh mereka itu ilmu at-taharah dan sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan jihad dan ilmu halal dan haram. Sebagaimana ulama-ulama ni tuan-tuan menerima dalil yang isbat daripada Nabi, kemudian daripada sahabat, daripada tabi'in, dia tabi'in, atba' tabi'in tuan-tuan, berkenaan dengan bab fiqh ni,
Hukum syarak ni, fiqh ni, sabtulah juga mereka menerima dalil yang macam ni melibatkan akidah ni tuan, sama ni tuan. Mereka menerima macam mana mereka menerima dalil yang isbat sabit berkenaan dengan hukum sembahyang, hukum puasa dan sebagainya. Jadi tidak ada penafian tuan. Maka hujah mereka kuat. Begitu juga diterima oleh mereka itu daripada sahabat-sahabat itu akan segala khabar bahawasanya orang-orang mukmin melihat akan Allah Azza wa Jalla. Tidak syak mereka itu pada demikian. Kemudian berkata mereka itu, siapa menolakkan itu segala khabar, maka sungguhnya jadi kafir ia. Dan telah telah sampai khabar kepada Imam Ibnu Hanbal bahawasanya seorang lelaki berkata ia, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tiada boleh ia dilihat dalam negeri akhirat. Bila didengarnya demikian itu, lalu marah ia sehabis-habis marah. Kemudian berkata ia, siapa berkata ia bahawasanya Allah Ta'ala tidak boleh dilihat di dalam negeri akhirat, maka sesungguhnya kufur ia, atasnya laknat Allah dan murkanya siapa ada ia daripada manusia. Bukankah Allah Ta'ala dah berfirman, wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Artinya bermula muka mereka itu pada hari akhirat gilang gemilang kepada Tuhannya. Mereka melihat mereka itu akan segala lihat yang nyata. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, bila dia dengar ada yang menolak, ya, mengatakan bahawa taknam Allah Ta'ala tak boleh dilihat pada hari akhirat besok, maka marah Ahmad bin Hanbal. Dia kata orang ni kufur. Pasal apa? Dalil dah jelas dah kan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, jelas. Tuan-tuan, jadi jelas dah pada kita bahawa kita kesimpulannya, maka pada hari kiamat nanti kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, sekarang ni yang hidup dekat rumah dunia kita ni tuan-tuan, kat rumah kita cukuplah kan? Kat rumah kita agak-agak kita kau duduk kau? Tak. Sampai di rumah kita pun tuan-tuan ada yang menumpang. Antaranya apa? Apa? Makhluk jin. Kan? Jin. Apa lagi tuan-tuan? Tikui. Kan? Lipeh. Semut. Itu semua mereka menumpang tuan-tuan dekat rumah kita tu. Kan? Kita bukan rasa kita je di situ. Ada lagi. Dan antara yang jin tuan-tuan. Kita tak nampak jin. Kan? Dan kita mengatakan bahawa hari kiamat besok, kat dunia ni kita tak nampak dia, hari akhirat besok dia tak nampak kita. Kan? Dan jadi walau macam mana pun hisabnya sama. Kan, hisabnya sama. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hisabnya sama tuan. Ya, cumanya sama macam kita ni, Quran turunkan kepada semua makhluk, ya, termasuk jin ni. Macam mana cerita Quran ni, macam mana hadis Nabi yang kita, macam mana dihisab besok, samalah macam kita nanti. Okey. Okey, kita masuk kepada bab yang ke-19, babun fi qawlihi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bab pada menyatakan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, bagi sekalian yang berbuat baik itu balasnya lebih baik dan tambahnya. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak membahaskan berkenaan dengan lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik itu balasannya baik wa ziyadah. Sekarang ni tuan-tuan, persoalan kita perkataan wa ziyadah tu dan tambahnya. Situ perbahasan kita nanti. Okey. An Suhaib. Oh tuan-tuan, ada tertinggal perkataan alif tuan-tuan ni, annan nabiyya. Salah tuan-tuan. Annan nabiyya. Alif tuan-tuan ni tambah
hamzah ke atas. An-nabi kan. Kalau an tu masuk an-nabiyya tu ya, sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, bukan fi qawluhu. Entah ni salah tu, lam tu baris bawah tu, fi qawlihi ya. Pasal fi tu harfu jarrin majrur, dia kena baris bawah pada lam tu, fi qawlihi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, qala idza dakhala ahlul jannatil jannata nada munadin inna lakum indallahi maw'ida qalu alam tubayyit wujuhana. Bukan wujuhana tu ya, waw tu tertinggal sikit ya. Wujuhana, waw jim waw, waw jim waw ha nun alif, wujuhana kan. Wa tunajjina minan nari wa tudkhilnal jannah qalu bala qala fayukshaful hijabu qala fa wallahi ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaihi. Okey, dia kata apa tuan-tuan? Daripada Suhaib, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada firman-Nya, bagi sekalian yang berbuat baik mereka itu balasnya syurga. Tuan-tuan buat baik kat dunia ni tuan-tuan, insya-Allah syurga. Kan? Dan penambahnya, sabdanya apabila masuk isi syurga akan syurga, berseru orang yang menyuruh bahawasanya bagi kamu di sisi Allah perjanjian yang baik. Kan? Kata mereka itu mau'idah tuan-tuan. Mau'idah tu apa dia? Perjanjian. Ada lagi. Dah masuk syurga dah, ada lagi. Ada kata-kata dia kata di sisi Allah Subhanahu wa taala tu ada perjanjian yang baik. Mau'idah kan janji. Kata mereka itu, tidak akan sudah engkau putihkan muka-muka kami. Jadi orang ahli syurga ni tuan-tuan, nikmat di syurga dapat tu puas hati dah. Tetapi masuk dalam syurga ada lagi menyeru kata ada lagi janji yang kau akan dapat. Lalu berkata ahli syurga yang masuk syurga itu tuan-tuan, dia kata apa? Tidakkah sudah engkau wahai Allah putihkan muka-muka kami dan engkau lepaskan kami daripada neraka dan engkau masukkan kami ke dalam syurga. Puas hati dah tuan-tuan. Ada lagi janji tu, janji yang lebih hebat lagi. Apa dia tuan? Kata mereka itu bahkan kan sabdanya maka dibukakan hijab, sabdanya maka demi Allah tiada diberi mereka itu suatu lebih suka kepada mereka itu daripada memandang kepadanya. Para sahabat tuan-tuan memandang muka Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan macam akal badr, seperti bulan purnama. Dan itu makhluk Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala kan. Tengok muka Nabi itu tuan-tuan, rindu. Pasal apa? Kekasih Nabi, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan memakai pakai jubah merah kan, pada waktu malam, sahabat tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi. Ya Allah, cantik lagi Nabi daripada bulan tu. Ni dia ya, melihat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri bercahaya pakai bulan purnama. Ini kan pula Tuhan yang menciptakan Nabi lagilah kan. Ni dia macam mana yang berlaku kepada Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf adalah merupakan Nabi yang terkenal dengan cantik, terkenal dengan muka yang cantik tuan-tuan ya, muka yang cantik, handsome sungguhlah kan, handsome sungguhlah. Kemudian tuan-tuan, ulama mengatakan bahawa Nabi Yusuf tu kata segala apa nabi-nabi, sifat nabi-nabi yang ada tu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Cantiknya Nabi Yusuf kan ada pada Nabi kan. Sedapnya suara macam Nabi Daud ada pada Nabi
Kan hebatnya Nabi macam Nabi Sulaiman ada pada Nabi. Penutup. Kan penutup kenabian. Maka di situlah berkumpulnya. Kan kehebatan itu. Ini tuan. Kan? Jadi macam mana kisah Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam tuan-tuan, dia baca kitab Zabur. Baca kitab Zabur tuan-tuan. Jatuh burung. Burung kat atas jatuh. Pasal apa jatuh tuan-tuan? Takjub burung tu mendengar suara Nabi Daud. Kan? Jadi maka di situlah tuan-tuan, ya, hebat Allah Taala jadikan nabi-nabi dan rasul tuan-tuan ada kelebihan mereka. Pasal apa? Mereka nak menghadapi kelebihan, nak mukjizat. Kenapa? Mereka nak menghadapi kaum mereka itu. Kan? Nabi Nuh alaihi salam berapa umur tuan? Berapa umur dia? Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun itu dia berdakwah. Bukan umur dia. 950 tahun tuan-tuan yang dapat Nabi Nuh berdakwah, dapat mengikut Nabi Nuh alaihissalam kan 80 orang. 950 tahun punya dakwah 80 orang tuan. 60 orang inilah yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam masuk ke dalam bahtera tu. Masuk dalam bahtera tu. 950 tahun. Orang kata Nabi Nuh 950 tahun. Tak. Itu dakwah dia. Kalau umur dia 950, kalau dakwah 950 tahun, dan umur dia berapa? 1000 lebih. Umur Nabi Nuh. Tun, Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh tuan-tuan sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita makin singkat. Kan? Makin singkat. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kan? Kita orang tua kita pun kan tuan kan umur 80 pun dah 90 darjah bengkok tuan-tuan. 90. Kan? Umur 90 100 tuan-tuan. Bayangkan kau 1000 tahun. Macam mana agak tuan? 1000 tahun. Tuan-tuan yang minta doa nak umur panjang pas 1000 tahun tuan-tuan. Tapi ada sahabat Nabi yang Rasulullah doakan umur dia ni panjang. Siapa dia tuan? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni adalah merupakan macam pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan mak Anas bin Malik ni datang kepada Rasulullah SAW, aku wakafkan anak aku ni. Anas bin Malik kau jagalah. Anas bin Malik ni dia punya pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah doakan dia ni panjang umur, ramai anak, motor ramai tuan. Umur dia panjang. Sampai pemerintahan siapa tak ingat dah, Muawiyah. Hidup lagi Anas bin Malik ni tuan tu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia ramai anak dia tuan. Ya, 100 lebih anak dia. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi An Ibni Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna adna ahli al-jannati manzilatan liman yanzuru ila jinanihi wa azwajihi wa na'imihi wa khadamihi wa sururihi masirata alfi sanat wa akramuhum 'ala Allah man yanzuru ila wajhihi ghudwatan wa 'ashiyatan. Thumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Daripada Ibnu Umar berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sekurang-kurang ahli syurga pada martabat mereka adna aqsa, lawan dia adna aqsa, serendah-rendah martabat ahli syurga. Tuan ya, mereka yang memandang kepada kebun-kebunnya, banyak kebun tuan-tuan, bukan satu kebun, banyak kebun, isteri-isteri dan nikmat-nikmat dan khadam-khadam dia kan. Dan geta-getanya, geta tu apa faham geta, bahasa lama ni, perjalanan 1000 tahun dia punya hak milik mutlak ada tuan-tuan. Kebun ni apa semua tuan-tuan, perjalanan 1000 tahun dia punya. Dan semulia-mulia mereka itu atas Allah mereka yang memandang kepada wajahnya pagi dan petang. Itu serendah-rendah tuan-tuan, itu serendah itu pun tuan-tuan dah tak ni dah bersyukur banyak dah. Dan dikata semulia-mulia mereka ialah mereka dapat memandang wajah Allah Ta'ala pagi dan petang. Kemudian membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka-muka mereka pada hari itu gilang gemilang kepada Tuhannya, mereka akan memandang gilang gemilang tuan-tuan, melihat muka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memandang pagi dan petang tuan-tuan. Dah nikmat apa lagi yang kita nak ni kan? Dengan kebun ni dulu yang kita minat, saya minat betul lah berkebun Ustaz kan. Pantang ada tanah sebuah pantang ada minat, okey tak apa, rezeki dia masuk syurga besok, berkebun lah kan. Dia waktu tu dia bukan dia nak berkebun, waktu tu dia makan hasil kebun ni tuan. Kebun-kebun makan hasil dia, makan tu bukan sebab dia kenyang, makan tu sebab apa? Nikmat. Nikmat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atudammuna fi ru'yatil qamari lailatal badr wa tudammuna fi ru'yatil syams, qalu la, qala fa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Daripada Abi Hurairah kata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah bersempil-sempil, maksud tentu adakah berhimpit-himpit, adakah kamu bersusah-susah nak tengok kamu pada melihat bulan pada malam purnama? Dan adakah bersempil-sempil kamu pada melihat matahari? Kata mereka, tidak. Kau berdirilah mana-mana pun tetap nampak bulan tu kan, berdirilah mana-mana pun tetap nampak matahari. Macam itulah nanti dia kata kan. Maka bahawasanya kamu lagi akan melihat kamu akan Tuhanmu seperti melihat kamu akan bulan pada bulan purnama, tidak bersempil kamu pada melihatnya. Itu dia tuan-tuan ya, nikmat tuan Allah Taala bagi kan. Nak dapat itu kan senang kan, senang. Kita tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hajat banyak tinggi, hajat kita nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan. Nak jumpa pada mimpi lah. Pasang niat tuan-tuan nak berjumpa Nabi dalam mimpi. Ustaz dah Ustaz, belum ada rezeki lagi kan. Orang yang terpilih tuan-tuan kadang-kadang bukan orang yang banyak, orang yang banyak amal tuan. Macam mana orang yang belum masuk Islam dapat berjumpa mimpi jumpa Nabi tuan. Tuan boleh tak? Bukan sebab amal ni. Orang yang banyak amal itu sebab bila mimpi jumpa Nabi tuan, rezeki dia lah. Ini yang tak masuk Islam lagi tuan, mimpi jumpa Nabi kan. Rasulullah aku bermimpi jumpa dengan seorang lelaki yang amat muka cahaya dan semua kan, mengaku syahadah
Kan? Akhirnya masuk Islam ni tuan. Bayangkan orang yang macam tu Allah Ta'ala, Rasulullah pilih. Adakah sebab kita ni dah 50-60 tahun tuan-tuan, Allah Ta'ala, Rasulullah tak pilih kita? Dan dah hidup 40 tahun, 50 tahun ni tuan, sekali pun tak pernah jumpa Nabi lagi dalam mimpi. Adakah disebabkan kita ni macam sikit bona amal kita ni tuan? Ada doa mimpi jumpa Nabi tuan, cubalah amalkan. Ada doa, cuba tuan buka dalam banyak doa-doa ni. Saya dulu cuba tuan, saya cuba bila saya mengamalkan apa, saya mimpi bila mengamalkan doa tu, tiap malam saya mimpi berjalan. Jalan. Mimpi pergi lalu gunung ganang, bukit bukan nak bersikal. Berjalan tuan, kadang berjalan ke tepi sawah, berjalan ke mana nak pergi ni? Kan berjalan. Betul saya tanya kawan saya yang saya minta doa tu, Ustaz, ana lepas mengamalkan doa ni mimpi berjalan je pula, dia kata. Betul dia kata, Ustaz, sebenarnya hijab-hijab kita akan melepasi hijab itu. Seseorang kita ni tuan-tuan, hijab kita ni tak sama. Hijab kita dengan Rasulullah ni tuan, hijab kita dengan Allah Ta'ala tak sama tuan-tuan. Betul, saya betul fikir, betul juga. Kita manusia ni tak sama, kita orang Islam tak sama hijab kita ni. Kadang-kadang hijab kita tu nipi apa sikit ya. Mengamal sikit doa tu tuan jumpa Nabi SAW. Pasal apa? Mungkin kita kuat salawat. Kan? Cara nak mudah kita tuan-tuan dapat capai jumpa Nabi tuan-tuan, banyak salawat. Siapa yang salawat banyak tuan-tuan, insya-Allah pertama Allah Ta'ala bukan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat kata Nabi, bukan berselawat macam kita ni. Maksud berselawat tu memberi penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu ayat perintah tuan-tuan. Tapi jatuh pada hukum sunat. Kan kita digalakkan bersalawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan rajin bersalawat tuan-tuan. Kalau kita baca tuan-tuan, bacalah dalam buku ada kan berapa salawat tu, 70 salawat tak silap situ. Kan ambil satu salawat. Kan dia banyak sangat tuan-tuan. Ambil satu salawat, kita peganglah itu sampai bila-bila tuan-tuan. Ya, salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah sampai kepada Rasulullah terus. Kan amal kita ni tuan-tuan, yang kita amal ni belum tentu sampai pada Allah Taala lagi. Tapi salawat Rasulullah Jabi terus sampai kepada dia. Malaikat sabut lagi nama si fulan ni salawat kata kamu. Kan Rasulullah terima salawat itu. Dan banyak cerita-cerita berkenaan dengan barakah salawat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang satu salawat tuan-tuan, amalkan. Kadang-kadang kita banyak salawat tafrijiyah lah, salawat nariyah, salawat fatih, salawat ibrahimiyah, kan banyak kita amal. Kesudahnya satu pun tak buat, satu pun tak, kita tak amal. Pegang satu cukup tuan-tuan, istiqamah buat. Mudah-mudahan dapat kita bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada orang yang rajin salawat tuan-tuan, kan nak saja dia bertemu dengan Nabi, jumpa. Allah senangnya tuan-tuan. Kan ni nak mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kan jumpa Nabi. Terus jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi, ya Allah, apa senangnya, mudahnya Rasulullah jumpa dia. Kan kita susah lah, ya Allah. Kan pasal apa mungkinlah kita punya dosa dia maksud kita kan. Itu kita kena baiki tuan-tuan. Kan saya cakap pada diri saya sendiri, kan terutama diri saya sendirilah, kan kepada kita, sesama kita ambil manfaat.
Kan? Cuba tak nak azam lagi tuan-tuan, aku nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dan tidak dalam mimpi. Ya, okey. Jadi tuan-tuan, okey, sebelum saya tutup tuan-tuan, saya nak berceritakan kisah berkenaan dengan seorang ulama Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Asy'arawi. Syekh Asy'arawi dah meninggal lah tuan-tuan. Dia ada tafsir Asy'arawi. Orang hebat. Ya. Dia pada satu hari tuan-tuan, dia tidak tahu para ulama Mesir ni, ulama hebat-hebat ni, mereka ada perhimpunan mereka. Kan, istimewa mereka. Satu kali tu tuan-tuan, masa dalam perhimpunan, seorang ulama dari negara lain, dia tanya, wahai Syekh, kan ketika mana Nabi wafat dan Nabi dimandikan, air mandian Nabi itu pergi mana? Ada lagi tak tuan? Tak ada. Air Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kita para sahabat, 2-3 sahabat yang mandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan, air mandinya tu jatuh ke mana? Pergi ke mana air tu? Dia tak jatuh ke tanah tuan. Jadi Syekh ni kata, bukan Syekh Syarawi ni yang ditanya. Syekh Syarawi ni bertanya tuan. Syekh Syarawi ni bertanya kepada seorang ulama lain. Maka ulama ni tuan-tuan tak apa, tak ada jawapan dia ke masa. Jadi tuan-tuan, ulama ni hebat, ulama hebat lah. Maka dia tuan-tuan, dia balik, dia zikir, kemudian dia mohon doa kepada Allah SWT. Dia nak berjumpa, mudah-mudahan dia dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jawapan. Kemudian tuan-tuan, dapat Syekh ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat jumpa. Dalam mimpi tersebut tuan-tuan, dan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebelahnya ada seorang lelaki yang pegang lampu kan, macam dulu kan, lampu-lampu dulu zaman dulu kan, duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan, pegang lampu. Maka dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, air mandian kamu pergi mana? Maka Rasulullah jawab, Rasulullah beritahu, air mandian aku tak jatuh, dia terus jadi udara je, terus habis macam tu je. Okey, bila Rasulullah dah jawab, maka dia pun terjaga. Okey, dah ada jawapan, dia kata, dah ada jawapan. Maka besoknya tu tuan-tuan, maka dia kata, aku sudah ada jawapan kepada soalan kamu. Soalan dia ialah air mandian Rasulullah pergi mana? Dia kata, aku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang lelaki. Dia kata, air mandian Rasulullah tak jatuh, terus hilang tentu je. Maka Syekh Syarawi kata, macam mana tuan-tuan? Dia kata, kau tahu tak, lelaki yang duduk sebelah Nabi itu akulah. Lelaki yang pegang lampu tu aku. Kan? Maksud dia tuan-tuan, hebat orang ni tuan. Dia boleh link dengan Nabi, dia boleh link dengan orang tu. Hebat tuan. Inilah kekasih Allah Ta'ala. Ini kekasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah sayang tuan-tuan, dapat je. Kan? Dapat je. Itu yang kita minta tuan-tuan kan. Kalau tak dapat banyak kali pun, sekali yang cukup dah kan. Jumpa Nabi SAW, buat bahagianya kan, tengok wajah Nabi SAW, apatah lagi dapat
dapat kita hadir dalam majlis ni tuan kan. Kita hadir majlis dia, macam mana Allahyarham Haruddin kan, Dr. Haruddin, dia boleh pegang capal Nabi itu sarung ke kaki. Bahagia tak? Bahagia. Pegang sarung kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis-nangis tuan di cerita tu. Apa rahsia orang ni tuan? Apa rahsia dia? Mungkin zikir dia, istighfar dia, salawat dia. Mungkin ada amalan baik yang dia buat. Mungkin disebabkan oleh bakti dia kepada ibu bapa. Mungkin sebab bakti dia kepada anak yatim. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu. Kita punya apakah menjadikan amal kita ni penyebab kita masuk syurga. Okey, tuan, cukuplah tuan ya. Insya-Allah kita sambung lagi lah nanti. Masuk muka 74 ni, hadis yang ke-31. Wallahu alam. Cukuplah sekadar ini saja dahulu untuk kuliah kita pada malam ni tuan-tuan. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dinina mahlikut unsa wa zakar. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.